أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, sekejap. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Okey, jadi hari ini kita akan bersama-sama buat julung kalinya perkongsian daripada Jawatankuasa Program Digital Classroom Matrikulasi Kolej Matrikulasi Perlis. Okey, khas untuk warga KMP kerana siaran kita pada petang ini hanyalah untuk warga KMP dan kita tidak kongsikan untuk di luar. Okey, buat kali pertama. Jadi pada petang ini kita akan santai-santai sahaja untuk Coffee Talk. Apa itu OneNote? Okey, kita akan ambil baby step. Okey, perlahan-perlahan untuk kita cuba kenal OneNote. Okey. Jadi pada petang ini kita ada 2 orang panelis daripada Jawatankuasa sendiri, okey, Jawatankuasa DC iaitu Puan Maizurani binti Abdul Rahman dan Puan Fazlin binti Abu Bakar. Okey. Jadi sebelum saya teruskan, kita punya coffee talk pada petang ini. Dah minum kopi? Coffee talk pada petang ini kita akan tengok sedikit pengenalan berkenaan dengan OneNote. Okey, apa itu OneNote ini sebenarnya? Okey, bila kita boleh dengar suara saya? Boleh? Boleh, Okay, boleh. clear. Clear Alhamdulillah. Okey, bila kita sebut OneNote bila kita sebut OneNote kita nampak Microsoft. Bila kita nampak Microsoft kita nampak alamak, kita tak gunalah Microsoft, kita banyak guna Google. Okey, antara Google dengan Microsoft jangan gaduh jangan gaduh. Apa-apa yang mudah yang membolehkan kita mencapai objektif itu merupakan pilihan kita. Itu yang kita nak. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan tuan-tuan dan puan-puan dah biasa dengan produk Microsoft sebenarnya iaitu Office. Kita ada Office kita ada Office PowerPoint, kita ada Office Excel, kita ada Office Word. Itu adalah semua produk Microsoft. Kita dah biasa. Jadi kenapa kita tidak biasakan dengan OneNote? Kerana banyak 1001 kelebihan dia yang akan dikupas oleh panel kita pada petang ini secara santai. Ini merupakan siri pertama. Okey, kalau tengok di skrin, ini adalah salah satu tujuan OneNote iaitu buku-buku kuliah, buku tutorial tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh pindah ke dalam OneNote di atas keperluan digital kita sekarang. Okay? Kelas kita dah online. Mungkin kita dah tak photostat buku, kita tak boleh nak photostat buku dan sebagainya, maka kita pindah dia ke dalam OneNote. Kenapa OneNote bukan yang lain? Dia ada sebab dia, nanti kita akan tengok. Okey, saya pasti ramai di antara kita sebenarnya mempunyai bahan di Word, PowerPoint, Excel secara mengikut chapter, contohnya nota kuliah. Jadi kita sekarang ni boleh berubah kepada meletakkan semua itu di dalam OneNote secara tersusun, secara sistematik. Itulah OneNote sebenarnya. Jangan disebabkan kita dengar ianya Microsoft maka kita terus tidak ingin mencuba. Jadi pada petang ini kami ingin kenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sesuai dengan hashtag kami pada petang ini iaitu tak kenal maka tak cinta. Right? Bila lagi tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan OneNote?
Yang pertama adalah semasa kelas online. Jadikan OneNote sebagai papan putih tuan-tuan dan puan-puan untuk menconteng, untuk mengajar. Okey, untuk conteng nota kuliah yang mana sebelum ini dalam bentuk PowerPoint, kita tukar berada dalam OneNote. Okey, dan semasa di dalam kelas, jika ada LCD, maka kita tidak perlu lagi papan putih di dalam kelas, kita perlukan papan putih digital yang dinamakan sebagai OneNote. Okey. Ini antara kelebihan OneNote at a glance. Okey, sekali imbas, apa itu OneNote? Okey, organize. Kita boleh tag, okey, kita boleh buat macam-macam dalam tu. Kita ada ink, yang penting ink sebab kita nak menulis. Okey, kita nak menulis, kita boleh mix media, kita boleh letak video, link YouTube dan sebagainya, dan kita boleh share. Okey. Dan seterusnya ini yang kita nak kupas. Kita nak kupas pada petang ini secara santai, coffee talk kita pada petang ini. Apakah perbezaan paparan jika tuan-tuan dan puan-puan menggunakan Windows? Okey, Windows kita ada laptop. Okey, PC di office, Surface, Microsoft Surface, dan apa beza paparannya berbanding dengan Android? Okey, Android, Samsung Tab, iOS, iPad, iPhone, okay, telefon Android dan sebagainya. Jadi tidak bermakna tuan-tuan, puan-puan tidak mempunyai device tidak boleh buat, tidak walaupun menggunakan drawing tablet pun kita boleh guna OneNote. Okey, itu saja untuk sesi pengenalan pada pagi ini, pada petang ini. Maka saya teruskan dengan okey, saya stop present. Saya teruskan dengan menjemput panel kita yang pertama pada petang ini. Okey, Puan Mai Zuraini binti Abdul Rahman untuk meneruskan coffee talk kita pada petang ini. Saya minum dulu. Terima kasih kepada moderator kita petang ni, Puan Syakirah. Ni sebenarnya idea Puan Syakirah lah ni untuk berkongsi pada petang ni. Sebab mesyuaratnya baru semalam je kita mesyuarat. So kira memang ni lah kita on the spot kata kita nak sharing, tak perlu nak tangguh-tangguh, kita share terus benda yang memang kita duk guna. Kan, jadi benda nak guna, yang baik tu kita rasa banyak kelebihan, okey, kita nak kongsi. Okey, saya share screen dulu . Okey, untuk bahagian saya nak terangkan macam mana kita nak gunakan OneNote ni menggunakan Windows. Okey, sama ada dekat PC college, okey, dekat laptop, dan apa-apalah kita punya gadget kan. Okey, dekat komputer yang menggunakan Windows. Okey, so untuk kita gunakan, mula-mula kita boleh buka dekat, okey, kita boleh search dulu OneNote. Okey, kita nak gunakan OneNote for Windows 10. Okey, yang kita berkongsi hari ni, kami berkongsi hari ni OneNote for Windows 10. Katalah, okey, komputer kita belum ada lagi OneNote for Windows 10. Okey, so boleh install, kita pergi dulu dekat dalam ni dah ada, kita search store. Okey, kita search store, pergi dekat Microsoft Store. Ni sekiranya belum ada dekat kita punya komputer. Macam komputer saya yang dekat pejabat ni tak ada, jadi saya kena install. Okey, so kita search, Netflix pun boleh kan, macam-macam ada dekat Microsoft Store ni. So kita search OneNote. So kita ambil OneNote for Windows 10. Dan kat sini, okey, sebab saya dah ada, dia suruh open je lah. Jadi kalau belum ada, kita boleh tekan install. Okey, so install, okey, untuk kita gunalah dekat komputer kita. Sekiranya masih belum ada. Okey, ni cara untuk kita dapatkan dekat dalam kita punya ni. Okey, so dah ada sekarang OneNote. Jadi kita boleh buka OneNote for Windows 10. Jadi kalau baru kali pertama masuk, dia akan minta kita log in dulu. Okey, so log in, dia akan keluarlah paparannya.
Okey, macam ni saya dah ada. Saya dah guna 2 akaun KMP365 dengan MOE. Kita nak guna akaun personal pun boleh, tak ada masalah. Katakan saya nak guna akaun. Okey, personal Majurani 267 ni. Kita boleh add banyak akaun dalam ni. Sekaligus. Okey, kita add akaun kita. Okey. So bila kita add account, first kita boleh add notebook. Macam ni saya dah ada banyak notebook yang saya dah add. Okay, saya tunjukkan daripada awal. Kalau kita baru add account tu dia kosong lah. Okay, dia tak ada apa-apa lagi. So boleh mulakan dengan add notebook. Okay, macam ni ada 3 account. Pilihlah account mana nak guna. Saya nak guna account tadi. Okay, Coffee Talk. Okay, Digital Classroom. So boleh create notebook. Kita santai-santai je petang ni. Okay, kita create. So actually saya dah ada. Okay, saya lupa saya dah ni. So ni saya add je. Coffee Talk. Jadi dia create lah. Okay, ni notebook kita yang baru. Okay, kosong. Okay, tak ada apa lagi. So kita ada bahagian section dengan page. Okay, jadi kita boleh tambah lah. Katalah okay, section. Saya tekan add section bahagian bawah. Okay, ni new section ni. Kejap dia loading. Okay, so kita boleh add banyak-banyak section kat sini. Section kalau dekat notebook ni dia macam dia macam kita punya buku lah. Dalam ni ada buku-buku. Okay, katakan saya rename. Okay, untuk yang section 1 ni saya nak letakkan sebagai siri 1. Okay, siri 1. Lepas tu dalam buku siri 1 ni pula apa bab yang mula-mula. Okay, saya nak add. Okay, add page ni boleh tulis terus kat tajuk ni. Okay, saya tulis Windows sebab saya nak kongsi cara menggunakan OneNote ni untuk Windows. So kita dah ada section siri 1 ataupun buku, page dia Windows. Okay, dan kita boleh letak bahan-bahan di sini. Okay, kita boleh tutup, kita tekan ni boleh hide navigation. Jadi besar sikit lah. Jadi apa yang kita boleh buat, kat atas ni, paparan untuk Windows, dia ada home, insert, draw, view, help dengan class notebook. So untuk home ni dia macam Word apa semualah, dia ada tulisan untuk bold, jenis tulisan, copy paste semua ni. Ni sama je. Okay, saya nak fokuskan, saya nak share tentang insert. Sebab kita nak kongsi bahan. Okay, kita nak letak bahan-bahan kita. Tak semestinya PDP, mungkin juga benda-benda lain. Mesyuarat-mesyuarat kita nak letak minit mesyuarat pun boleh dalam ni. Okay, so first, kita ada button insert table. Kalau kita nak buat table, kita boleh insert lah. Kita nak berapa kolom, berapa row. Okay. Then kita boleh insert file. So file apa-apa pun boleh dekat file kita. Katalah saya nak masukkan file bahan PDP saya. Okay, bahan PDP. Katalah saya nak masuk. So dia macam-macam kita nak masukkan. Yang PowerPoint boleh, nak masuk PDF boleh, Word pun boleh, apa-apa. So katakan saya nak masukkan, okay. So kita nak, jadi bila kita insert file ni, dia akan tanya kita. Okay, kita nak upload to OneDrive and insert link. Insert link ni maksudnya dia keluar link je dekat kita punya window ni. Jadi bila kita nak buka, kita kena double click link tu lah.
Okey, baru dia ni. Okey, saya tunjuklah apa beza dia. Okey, so kalau kita upload dengan insert link ni, okey, so dia akan ni dah. Okey. Katakan bentuk yang kedua, kita nak insert as attachment. Saya nak tunjukkan apa beza dia. Okay, so attachment. Okay, so dia akan keluar file. Okay, dia akan keluar simbol file ni. Jadi kita nak buka, kita kena double click. Okay, kita kena double click. Okay, baru dia buka kita punya file tu lah, PDF and so on. Okay, file kita apa-apa pun. Okay, so kalau kita letak sebagai attachment, dia akan keluar simbol. Okay, dia keluar bentuk link. Okay, sebab dia simpan tadi dekat OneDrive, dekat cloud kita. Okay, so yang atas ni sebagai link, yang ni sebagai attachment. Yang saya suka untuk yang ni bahan kita kalau kita masukkan sebagai print out. Sebab print out dia boleh pop di sini. Okay, so saya print out ni kalau kita tekan file tadi pun kita boleh add sebagai print out. So sama dengan fungsi dengan button dekat sebelah ni. Okay, saya tekan print out terus. Okay, print out. Saya nak ambil yang tadi summary. Okay, saya masukkan yang dia file yang sama, cuma saya tunjuk 3 bentuk yang berbeza. Okay, dia insert print out. Dia akan loading kejap untuk insert. Lagi banyak page dia lambat sikit lah. Okay, dia depends on the depends how many pages. Jadi dia terus keluar macam ni. Jadi senanglah macam terus ada. Boleh nampak tak? Okey, ni saya buat dekat PowerPoint, lepas tu saya save sebagai PDF. Sekejap, saya kecilkan sikit. Okey, dekat view boleh adjust sikit bagi nampak semua. Okey, ni bentuk slide. Okey, so saya insert print out. So tak perlu double click dah nak buka file tu, memang ada kat sini. Okey, yang second ni, okey, bentuk attachment, dan yang ni bentuk print out. So saya prefer bentuk print out lah sebab terus kat sini. Kan, terus kat sini. So teruslah kita boleh guna. Okey, nota kita boleh tulis dan sebagainya. Okey, so dah ada beberapa jenis. Kita dah ada file, print out. Picture pun kita boleh add, sama ada from file, from camera ataupun online. Kalau file dekat kita punya komputer lah. Kamera kalau yang ada kamera dekat laptop tu, kita boleh guna kamera. Kalau from online, yang bestnya dia terus keluar kat sini, kita boleh search. Jadi tak perlu nak keluar pergi browser, nak search lain kan, dua kali kerja. So kita boleh search, katalah nak letak apa, nak search ada idea tak pasal finance. Okay, so dia keluarlah gambar-gambar mana. So kita klik lah, double click, so dia terus masuk. Okay, let's say nak guna yang ni, double click. Dia terus insert dekat kita punya. Okay, insert dekat kita punya ni lah. Okay, ni terklik 2 kali. Okay, so yang ni kena susun. Okay, kita boleh drag, susun apa semua. Yang ni dia jadi kecil. Saya nak kongsi sikit tips dia. Okay, saya undo balik. Kalau kita tak nak bahan-bahan kita ni, okay, dia lari macam ni kan. Dia terdrag. Kejap Okay, sebab bila kita buat macam ni, kalau kita insert banyak bahan, kadang-kadang dia bertindih, lepas tu dia ni lah, dia lari kan, dia punya bahan. So, dia punya keyword dia. Okay, kita boleh, kalau saya akan select all, Ctrl A, lepas tu saya right click, saya akan set as a background, set picture as background. Jadi nanti, kalau apa-apa kita masukkan,
Dia dah tak boleh gerak dah. Tengok ni dah dia dah tak ada, dia tak boleh drag ke mana-mana. Kita kunci dia sebagai background. So kalau kita insert picture tadi tu, okay, insert picture tadi tu from online, yang kita buat tadi tu. Okay, kita insert picture ni. Okay, so tengok dia dah tak lari, dia akan jadi kat atas tu lah. Jadi kemas lagi lah kita punya bahan tu kan. Okay, so ni dia punya tips. Okay, kita lock as, kita set as, set picture as background. Okay, so kita dah insert print out, kita dah insert picture. Okay, online video. Okay, so online video. So kita boleh insert link. Okay, so insert link, katalah saya nak insert YouTube video dekat sini. Okay, saya pergi dekat YouTube tu. Okay, saya dah buka siap-siap. Okay, katalah saya nak share link untuk video ni. Okay, tips for AM025. Okay. Jadi saya right click dia punya link ni. Copy link. Okay, saya pergi balik dekat OneNote. Okay, tadi apa online video. So online video, saya pastekan link dia, YouTube. Okay, klik OK. So dia ada kat sini. Dan dia ada embed lagi. Jadi kita boleh terus play kat sini. Okay, kita terus boleh play kat sini. Jadi senang lah kan, tak perlu lagi nak pergi search kat YouTube. Jadi terus boleh play. Suara tak tahu lah boleh dengar ke tak apa video ni. Dengar tak suara dia? Dia tengah loading Tengah loading. Okey, Puan Katina, boleh tak guna Windows 11? Saya guna Windows 11 lah ni. Okey. Okey, so kita terus play kat sini. Jadi tak adalah jadi 2-3 kali kerja kan. Okey, ni contoh kita add video. Cuba Puan Mai kuatkan volume dia, kita nak cuba dengar. Dapat dengar tak? Dah ada. Boleh dengar tak? Macam tak. Yang lain macam mana? Mungkin sebab tu lah tak setting mic kot. Sebab setting tu kita tak set sebagai tab tu kan. Okay, so kita boleh play lah. Jadi katalah kita dah play, okay, kelas hari ni kita nak tunjuk video. So kita boleh add siap-siap, untuk kelas kita play je. Tak perlu nak pergi YouTube dah. Okay, so ni kalau kita insert online video. Okay, tak mestinya YouTube apa-apa pun. Okay, Madam Maim, kita celah sikit Kita ada soalan daripada Puan Kartina. Dia tanya section tadi tu bukan macam folder ke? Yang add section tadi. Mula-mula kita nak masukkan yang pertama. Section. Macam folder. Dia sebenarnya kalau folder dalam ni ada file, boleh lah. Tapi sebab dia OneNote kan. Saya lebih suka bayangkan dia macam buku. Okey, macam buku. So dalam ni ada buku-buku. Kita nak cakap folder pun boleh, betul tak Puan Syakira? Dia tengok preference masing-masing. Prefer lah. Kalau saya prefer ni. Okey, dia punya buku. Okey, ni dia punya bab. Okey, ni dia punya isi-isi semua. Kan, satu topik. So kita boleh susun sebenarnya ikut apa yang kita nak. Itu yang menarik dengan OneNote ni. Kita boleh add page lagi. Katalah kita nak buat Android pula. Kan, so dia banyak-banyak lah. So setiap satu tu dia lain-lain. Okay, harap menjawab soalan Puan Kartina. Nanti saya akan tunjuk yang dah ada dalam ni. Okay, insyaAllah akan sempat nanti. Okay, so tu kita insert online video. Okay, kalau link, okay, link macam kita duk insert dekat Word apa semua tu lah. Okay, kita boleh letak apa-apa link. Tak semestinya video. Selalunya link kalau kita buat, kalau kita type, let's say mathematics or finance, contoh matematik lah, cikgu pun cikgu matematik. Okay. So kita boleh guna insert link ni, kita highlight. Kita highlight, kita boleh insert link. Okay, apa link dia? Kita nak link dia ke mana? Ke bahan-bahan lain.
Katalah saya nak link ke sini. Okey, ke soalan quizzes. Okey, saya nak link, saya ambil dia ni. Katalah ni saya nak share dengan kawan-kawan. Saya copy link, dah copy ke tadi? Okey, dah copy. Saya pergi balik dekat notebook ni. Okey, saya paste. So kita insert. Jadi dekat tulisan ni dia adalah link. Tapi link ni bila kita kena double click. Double click baru dia buka. Dia pergi balik tempat mana yang kita share tadi. Okay, double click. So dia pergilah. Okay, dia pergi dekat browser. Okay, kita punya tu tadi. Setakat ni okey tak? Okay, insert link. Insert audio. Insert audio ni kita boleh record terus dalam ni. Okay, kalau kita nak bercakap, rasa nak buat explanation kat student bersama notes ni, kita boleh tekan audio. Jadi terus boleh record dekat sini. Okay, dekat atas ni tengok dia ada dah 3 saat, 4 saat. Okay, recording time. So dia maksimum, kata silap saya, 3 minit untuk record audio. Sekali record satu file. Kalau kita nak lebih panjang lagi, okay, kita boleh ni lah. Okay, boleh buat record banyak kali. Okay, so dah settle, kita stop. So dia dah jadi satu, okay, file recording kat sini. Jadi bila kita nak dengar, kita tekan play je lah ni. Okay, bila play, dengar balik kita punya audio tadi. Okay, so ni audio yang kita direct rakam kat sini. Okay, direct rakam kat sini. Kalau nak insert audio yang sedia ada yang kita dah rakam dekat luar, yang tu kita insert file. Okay, ataupun nak insert video-video yang yang kita rakam, dia bukan online video, kita insert file. Okay, kita insert file. Macam file ni macam-macam lah kan, ikut kita lah, nak file video ke, file PowerPoint ke, ikut kita. Then audio, meeting detail ni kalau kita buat meeting guna ni. Okay, so simbol. Kalau cikgu matematik, okay, boleh guna equation. Lepas tu ada equation maths, ada stiker. Okay, kalau rasa bosan kita punya ni, nak letak stiker, so kita boleh add dekat kita punya ni. Katalah nak ambil yang elephant ni. So ada keluarlah stiker. Kita nak tampal-tampal dekat kita punya notes tu. Tapi macam saya cakap tadi, tips dia kita set as background dulu. Kita punya picture ni supaya dia tak lari. Bila kita tampal-tampal ni, yang belakang ni dia maintain je. Okay, so stiker, boleh letak form, jawab terus kat situ. Okay, so ni untuk button insert. Okay, so macam-macam ada kat sini. Okay, seterusnya, okay, kat atas ni kita ada draw. Okay, so draw ni dia ada pen, okay, dia ada highlighter, dan dia juga ada pencil. Okay, so ada 3 ni. So kalau dekat komputer, okay, kita boleh set, okay, yang ni ada draw with mouse or touch. Okay, kalau kita nak guna mouse, kita tak ada pen, stylus apa semua tu kan. So kita boleh guna ni, jadi kita boleh highlight lah mana kita nak highlight. Okay, ni kita guna yang kita set yang jari ni. Okay, kita nak guna jari ataupun kita nak guna mouse. Kalau guna pen, okay, boleh terus pilih ni. Ataupun boleh juga guna drawing tablet. Okay, kita sambung dekat komputer, kita tulis lah. Okay, tulis guna pen. Dan kita juga boleh insert shape. Okay, kita nak bentuk macam mana, bulat, apa semua tu, oval. Okay, arrow. Then kita ada ink to shape. Okay, so ink to shape. Kita boleh setkan dia. Jadi kalau kita buat, saya tunjuk contoh, katalah saya guna pen. Okay, katalah saya buat freehand rectangle. Jadi dia auto jadi, ink to shape dia akan tukar jadi rectangle. Kalau saya letak bulat, okay, so dia auto shape. Kalau rectangle pun, okay, dia jadi auto shape.
Jadi tak perlu guna pembaris lah. Okey, so tak perlu guna pembaris, dia ada ink to shape. Ruler pun ada, kalau kita rasa nak guna pembaris. So guna pembaris, pembaris ni okey, kita boleh pusingkan dia nak berapa degree, dan kita boleh okey, kita boleh gariskan dia. Okey, ni kalau kita guna pembaris. Nak tutup tekan balik ruler, okey dia hilang. Lepas tu ada maths. Maths ni dia macam maths equation lah. Okey, so untuk apa kawan-kawan unit matematik ataupun kalau subjek lain pun dia ada banyak equation ni boleh lah guna fizik semua kan. So dia cakap sini kita boleh tukar dia punya ni, kita tulis dulu dalam ink guna pen ataupun type guna keyboard. Select your equation, lepas tu kita tekan tab ni. Yang shocknya dia siap boleh bagi solving lagi. Okey, dia suruh solve. So jadi dia keluar siap-siap solution. Lepas tu dia boleh bagi contoh-contoh. Ni menarik lah yang ni. Jadi dia boleh generate soalan. Okey, daripada kita punya equation ni. Okey, dia bagi ni kan step. Okey, nak guna matrices ke, elimination ke. Okey, so ni benda ni. Okey, tu untuk tab draw. Okey, untuk draw. Then view. Okey, sekejap saya pergi balik ke atas. Okey, so kita ada new window. New window kita maksudnya kita nak buka window satu lagi. Immersive reader. Immersive reader ni dia kita klik dia akan baca sendiri dengan tulisan besar. Dia kalau untuk ni lah, okey, ada masalah kalau kita nak besarkan tulisan pelajar yang ada masalah penglihatan. Okey, saya cuba klik tengok. Okey, so dia akan keluar yang baru. Okey, so dia akan baca ni. Dia kalau dalam bentuk teks dia lagi ni lah. Okey, dia akan keluar besar-besar dan kita boleh play kat bawah. So akan ada sound lah. Okey. Okey, so dia, okey, so jadi dia ada suara yang akan bercakap one by one dengan dia punya tulisan ni. Dan kita boleh set lah kita nak tulisan besar mana, suara nak macam mana. Okey, so macam-macam. So ni lagi satu lah dia punya extra dia. Okey. Extra untuk OneNote ni. Immersive reader. Okay, so immersive reader, yang ni view nak kecilkan, nak besarkan. Okay, lepas tu kalau bosan-bosan, okay, nak tukar page color jadi color lain. Color pink sikit, okay, nak bagi cantik. Kalau kita, kalau cikgu matematik lagi, dia nak lukis graf, nak buat kotak-kotak. Okay, dia nak lukis graf, perlu ni nak kira-kira. So, macam-macam. Okay, nak buat garis pun boleh, takut tulis sengit. Okay, buat garis. Okay, apa lagi? Then deleted note ni kalau notes tu sebelum dia betul-betul delete tu dia ada history dia, jadi kita boleh tengok balik kok lah tersilap delete ke. Okay, so tengok kat sini, okay, dia ada dia punya ni. Macam yang ni sebab notebook baru dia tak adalah yang deleted note ni. Okay, so kalau terdelete, kalau nak ni, main sini balik. Lepas tu boleh ambil balik. Translate. Okay, kita nak translate page. Okay, so macam-macam ada. So ni untuk function view.
Okey, lepas tu ada help. Help ni kalau kita nak ni lah, nak tengok apa-apa. Kelas notebook ni dia ada satu lagi function. Okey, ni untuk student. Yang ni kalau nak explain dia kena buat. Okey, sharing lain lah, banyak function dia. So tu yang saya nak share. Lepas tu button kat atas ni, button cloud. Dia nampak tak button cloud ni? Boleh. Okay, so button cloud ni maksudnya dia akan sync. Okey, dia akan synchronize kita punya bahan ni dalam akaun kita. Jadi bila kita buka akaun ni dekat mana-mana tempat lain, dekat telefon, macam ni guna komputer kan, kalau kita nak buka kat telefon, kita nak buka kat tablet. So kita login je, email yang sama, akaun yang sama. Kalau dia dah synchronize, jadi kita boleh buka bahan kita ni. Okey, so boleh tengok di mana-mana, depan TV ke apa ke kan. So boleh guna. Okey, bila dah synchronize sebab dia dalam drive. Okey, benda-benda ni. So sharing saya untuk penggunaan ni dah selesai lah untuk Windows. Cuma saya nak tunjuk sikit sharingnya, apa yang saya dah buat. Okey, so macam yang A5T4 ni, ni kelas notebook saya lah. Okey, untuk kelas-kelas. So saya nak tunjuk yang bahan yang kat sini. Okey, so kat sini saya dah susun untuk lecture. Okey, so ada saya dah susun siap-siap macam buku lah ni. So saya tak perlu dah bawa buku, buku. Okey, dia punya hard cover tu. Dia punya apa? Hard copy. So saya ada kat sini. Jadi tak payah bawa balik rumah lah. Saya tulis kat sini, saya belek-belek je. Okey, dalam telefon pun boleh. Okey, so saya susun semua kat sini. Ni bahan-bahan yang saya guna dekat dalam kelas. Okey, summary. Kalau bagi saya, cara saya sebab saya nak bagi menarik sikit daripada tulis terus, so saya akan buat dulu dekat PowerPoint. Bagi comel sikit, lepas tu saya add kat sini. Jadi nampaklah sikit. Okey, dia punya cantik sikit lah saya rasa. Kan, so ikut kreativiti lah, nak tulis terus pun boleh. Okey, tak ada masalah yang tu. Okey, so benda-benda ni. Okey, contoh-contohnya. So itu saja kot perkongsian daripada saya. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum saya nak pass kepada Puan Fazlin pula. Okey, Puan Fazlin pula untuk sharing tentang OneNote dekat Android. Okey, dekat Android. Okey, kalau ada sebarang soalan boleh letak bahagian chat ataupun boleh raise hand ataupun on mic terus. Okey, untuk bengkel petang ni. Dan kita minta untuk isi nama untuk kehadiran. Right, sekejap lagi kita akan putar roda untuk 3 orang cabutan bertuah sahaja yang bersama dengan kita. Maksudnya bila kita pick nama, kita akan tengoklah yang berada dalam meet dengan kita pada petang ini sebagai pemenang kita pada petang ini. Right. Jadi untuk seterusnya, tadi kita dah tengok Windows. Windows maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai laptop ataupun PC lah, PC, laptop, apa-apa brand, Microsoft Surface ke, itu adalah Windows. So itu adalah paparan Windows. Sekarang ni kita percaya kita ramai juga antara kita yang mempunyai Android, menggunakan Android. Jadi sekarang kita akan tengok paparan OneNote pada Android dan apakah kegunaan yang kita boleh gunakan pada aplikasi OneNote. Okey, maka kita persilakan Puan Fazlin untuk meneruskan Coffee Talk kita pada petang ini. Persilakan. Okey, terima kasih Puan Syakira. Sedaplah minum kopi. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terima kasih sebab join kami pada sesi santai-santai petang ni. Okey, boleh dengar suara Ellie dengan clear kan? Okey, clear? Boleh, ya. Okey, Ellie nak share penggunaan OneNote kepada menggunakan Android. Okey, menggunakan Android. Okey, sekarang ni Ellie tengah present menggunakan tablet Samsung. Actually mana-mana tablet pun boleh. Okey, writing pad pun boleh, anything yang Android semua boleh, handphone pun boleh. Okey. So sekarang ni Ellie tengah share screen menggunakan Android. Okey. Kenapa Elin nak share? Okay, sebelum ni tujuan tablet ni Elin beli dulu masa mula-mula kita PKP
kan. Kita semua diarah, kita PKP and then Elin beli dan Elin buat online class. Elin menggunakan, Elin share tak? Nampak tak? Macam tengah proses lagi ya. Tak buka lah ikut paparan mana yang nak share tu. Dia nampak paparan Meet juga. Okay, ni baru nampak. Okay. Okay, sebelum ni Elin guna Samsung Note. Okay, kita tengok Samsung Note yang Elin guna dalam kelas sebelum ni. Okay, ini adalah antara notes-notes yang masa online class dengan student lah. Okay, masa tu tahun 2020 kita mula-mula PKP tu budak-budak pelajar-pelajar dah dekat dengan PSPM, betul tak? So banyaklah kat sini discuss soalan-soalan PSPM. Contohlah Elin buka satu kan masa online class dengan mereka. Masa ni seronok sangat dah boleh tuliskan atas ni boleh show dekat mereka sebab max kita kena tunjuk tak boleh bercakap, kena menulis. Okay, so okay, ini antaranya lah. Sorry lah tulisan memang tak cantik. Okay, tapi problemnya bukan problem, dia limited dekat sini sebab dia pada page ini saja, dia tak boleh kiri kanan. Dia boleh apa orang kata, boleh tambah page ke bawah je. Okay, dia macam tu saja. Yang ni yang limited untuk Samsung Note ni. Kalau kita tengok contoh yang lain, yang ni yang Elin guna Samsung Note lah. Okay, kawan-kawan rasa semua kebanyakan adalah kalau dalam unit maths tu sebab memang kami kena menulis kan. So kemudian Elin terpanggil, macam mana tahu Elin terkenal dengan OneNote ni? Maybe sebab kita join webinar banyak kan, so terkenal dengan OneNote. Okay, masa tu tak cuba lagi. Sampai semester 1 baru Elin test mencuba OneNote. Okay, sebelum tu OneNote ni macam kita tahu dia tak limited actually, dia tak limited kepada kena ada writing, sorry ya Syak, bukan pada semester ni ada Surface saja. Actually kalau ada Android pun dah boleh guna. Okay, Elin tunjuk dulu macam mana kita nak install. Okay, macam mana kita nak install. Actually sama je basic nak install. Kita pergi dekat Play Store kan kalau Android, pergi dekat Play Store. Kalau kawan-kawan yang dah ada tablet ataupun handphone, okay, boleh direct install kat sini. So dekat sini kita ambil OneNote, search je OneNote ataupun OneNote for Android. Dia tak keluar lagi nah. Kalau di telefon pun sama kan Kak Elina? Kita pergi kepada Play Store untuk download OneNote. Maknanya pelajar sebenarnya boleh menggunakan OneNote juga di telefon masing-masing. Macam tu. Dia tak appear, lambat sikit no. Okay, just search dekat sini OneNote for Android ataupun OneNote pun. So dia akan appear, kita just install macam ni. Elin dah install. Okay, so kita just tekan open. Okay, nanti kalau untuk pertama kali install ni, kita kena login email. Okay, macam Puan Mai bagi tahu tadi, boleh guna email personal, email MOE ataupun email KMP 365, mana-mana email. Okay, and then kalau sebelum ni dah setting dekat window, okay, dekat komputer, kata komputer office tu, apa yang kita dah setting dia automatic akan ada dekat sini. As long as kita gunakan email yang sama. Katakan kita dah buat notebook kan, macam Mai ajak tadi, so kita set gunakan PC. Okay, so apa yang kita dah set kat PC tu, dia akan appear dekat kita punya tab bila kita login dengan email yang sama. Okay, yang ni contoh paparan beberapa notebook yang Elin dah ada lah. Okay, katakan macam ni. Ni matematik sebab matematik kan, so dia matematik je lah. Macam ni Elin buat macam Kak Tin kata tadi, section ni boleh jadi folder. Kalau Elin sana dia tak pilih lagi. Macam ni. Bahagian section ni Elin setting masa semester 1 menggunakan folder by chapter, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okay, dia depends pada creativity dan experience masing-masing. Okay, and then dekat sini okay, Elin nak tunjuk macam mana nak guna OneNote ni.
Okay, macam mana daripada Android ni kita nak buat notebook dia, nak buat notebook dia. Let's say kata tak setting lagi menggunakan PC kan, so kita set guna OneNote ni, guna Android ni sendiri. Okay, kita pergi dekat atas ni ada button tambah ni, yang atas ni kita tekan. Sorry, ini new section Elin dah masuk dalam notebook tadi. Okay, kita keluar balik. Okay, dekat bahagian notebook kat atas ni, belah atas sebelah kiri ni, nampak tak? Okay, ada bahagian tambah dekat sini. Atas ni, tekan bahagian tambah ni untuk kita create new notebook. Okay, so kita rename lah dekat sini. Sama lah, Coffee Talk juga. Okay, dan kita create. Sebab kita nak tengok paparan dalam tu ada apa yang kita boleh guna menggunakan Android ni. Okay, so dah ada buku Pingali ni, Coffee Talk. So dia akan ada section 1 lah. Section 1 ni depends lah kita nak buat apa. Siri 1, chapter 1. Katakan kan kita label lah. Siri 1. Dia sama je macam yang Mai tunjuk tadi. So dekat sini kita ada pen. Cuma bila Android ni dia limited sikit lah pen yang akan appear, tapi dari segi kita nak tukar warna tu boleh je, tak ada masalah. Okay, size pen. Dia tak best sikit lah sebab lambat appear kan. Tu keluar pen. Okay. Okay. Pen yang akan appear ni 2 pen je. Satu highlighter, satu rubber. Satu rubber, satu eraser kan. Tapi kita boleh tukar color-color dia. Tak ada masalah dekat situ. Okay, tukarlah nak ambil color apa dan kita boleh control lah kita nak size pen tu size apa. Nak halus ke, nak besar ke kan. Tak ada masalah. Boleh je. And then bila kita menggunakan Android ni, kita boleh tukar background dia. Kalau katakan nak ambil grid lines. Okay, nak ambil rules pun boleh. Okay, just ambil dia dekat situ ada dekat titik 3 tu. Alright, and then apa yang kita boleh buat lagi dengan Android ni? Okay, dengan Android ni kita boleh juga insert. Kita boleh insert picture. Katakan kita sebagai student. Okay, kita bagi homework kat student, nak student tunjuk jalan kerja. Macam maths kan? Maths atau anything lah. So tekan picture tadi. Okay, ini jalan kerja yang kita dah bagi masa buat dengan student tu. So just snap je lah. Okay, boleh crop. Crop ni skema ni. Contoh lah. Okay, dekat sini boleh direct insert, tekan done, ataupun kalau ini katakan ini adalah jalan kerja yang student buat, kita nak mark dulu pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kita mark lah, katakan saya guna colour biru kat sini ataupun nak comment anything lah. Okay, and then dah confirm kita tekan done dan dia akan masuk dekat situ. Okay. Itu salah satu cara kalau nak masukkan picture. And then kita boleh masukkan voice juga macam dekat window juga. Okay. Nanti sekarang ni okay, dia tengah bercakap. Okay. So, dia akan masuk nanti. Ini recording. Audio recording. Cuma ini Elin play, Elin dengar lah. Maybe kawan-kawan tak dengar sebab sekarang ni Elin setting guna headphone kan. Apa lagi boleh buat? Dengan Android ni juga kita boleh insert. Okay. Kalau katakan student dia tak mahu snap guna picture, dia nak insert PDF. So boleh juga. So get ready PDF. Kak Elin, kena share screen lagi sekali kan? Dah terkeluar. Betul, terkeluar. Terkeluar, Tadi pun share dia screen. hang. Tadi pun dia hang screen tu.
dia punya nama aplikasi dekat Android adalah Microsoft OneNote, betul tak? Tadi kan? OneNote. Ya, OneNote. Dia masih sama, dia punya features yang sama. Dia punya yang sama, cuma device saja berbeza. Jadi boleh untuk kita masukkan OneNote pada phone sebab Android dan juga tablet Android. Okey, dia terkeluar terus dari Google Meet. Device. Okay. Okay, sekali lagi nak Eileen share no. Dah share dah. Ni macam laju sikit. Okay, Eileen back balik. Okay, katakan tadi kita dah insert recording kan? Dah insert recording. Okay, sekarang ni kata apa lagi feature yang ada dekat sini. Okay, sekarang ni kan kalau perhatikan dia keluar pen ni, pen kat atas ni. Bila menggunakan Android ni, kita kena tutup pen ni dulu. Kena tekan button yang atas ni, nampak pen ada pangkah kecil kat atas ni. Kena offkan dia dulu, baru feature yang lain tu akan keluar. Nak type ke, baru dia akan keluar. Oops. Okay, katakan sekarang ni nak insert PDF. Okay, kita nak suruh student masukkan PDF file. So, okay, Eileen ada ready satu file kat sini. So, kalau kita ambil attachment, dia akan keluar yang gambar PDF kecil tu je yang macam Mai tunjuk tadi. Okay, make sure suruh student ataupun kita sendiri masukkan yang print out. Okay, so dia akan keluar lah dekat sini. Okay, and then kita boleh, boleh lah kalau student punya kerja kita boleh marks lah. Okay, and then kalau kita nak comment pun anything, okay, dia unlimited. Unlimited tu yang bestnya. Okay, tu yang bestnya bila guna OneNote ni. Still menggunakan device yang sama, instead menggunakan Samsung Note, kita tukar kepada OneNote. Okay. And then apa lagi kita tengok apa lagi yang ada. Okay, sekarang ni kalau perhatikan pen tu keluar kan sebab Eileen tulis dengan pen, so kena off pen dulu baru dia keluar yang feature yang lain. Okay. Cuma bila Android ni kita tak boleh masuk yang words tak boleh lah, memang kena save dalam PDF dulu. Kalau PowerPoint pun kena save dalam PDF dulu baru boleh insert. Okay, and then yang lain tu macam biasa lah, ini typing boleh buat notes lah. Okay, numbering 1, 2, 3, ini untuk alignment semua tu, nak bold, ini kalau kita type macam biasa lah. Nampak tak? Okay, kalau type macam biasa ni, okay. Bold ni macam biasa lah, kita boldkan, dia akan bold lah. Ini strike through. Okay, boleh highlight juga. Okay, boleh pilih colour. And then yang ini link macam YouTube yang macam Mai tunjuk tadi. Okay, so kalau ada link, just masukkan link. Itu adalah antara feature yang ada pada Android. Okay, pada iOS pun boleh guna juga. Okay, just download kan OneNote daripada iOS punya store. Okay, yang Eileen search pada Google semalam, dia punya feature tu lagi banyak sikit lah, banyak sikit. Okay, nak compare dengan Android ni. Okay, ini tunjuk sikit apa yang Eileen buat dengan student yang macam Eileen macam dah best lah sebab dia punya apa orang kata space dia tu unlimited. Memang seronok lah bila guna tu. Sekejap dah loading. Tak apalah, Eileen tunjuk yang lain lah. Eileen tunjuk yang student Eileen submit dekat Eileen. Okay, yang ni Eileen tak mark lagi, lepas baru submit kat Eileen. Okay, student maaf. Ini Eileen suruh lepas upload dekat bahagian kolaborasi yang Mai tunjuk tadi kan. Okay, dekat sini. Eileen tak mark lagi ni, lepas baru buat hantar semalam. Ini Eileen suruh lepas hantar satu link sebab link YouTube untuk solution yang lepas buat. Eileen nak dengar explanation lepas. Okay, tekan link tu dia akan pergi kepada lepas punya explanation lah. And then
selaras dengan PAK 21 kan, pensyarah kurang bercakap sangat kan, so kita suruh student yang buat kan, macam KJ kata kat kita. Si pelajar. Maybe kawan-kawan tak dengar explanation student ni sebab setting audio tu Okay. Ni pelajar pun dah guna tablet dah. Okay, dia guna tablet dah. Dengar tak? Okay, adalah dia explain kat sini kan. So kita boleh dengar kat situ betul ke tak dia buat, kefahaman dia tu betul ke tak. And then, okay, return balik kepada OneNote tadi. Okay. Satu lagi juga yang selalu masukkan juga screenshot ni. Screenshot, kenapa nak screenshot? Sebab dia nak check mereka punya jalan kerja. Penulisan mereka betul ke tak. Sebab untuk Mac, kalau untuk Mac kita tengok pada jalan kerja lah. Betul jalan kerja baru boleh dapat full mark kalau jawapan pun betul kan. Dan ini adalah kolaborasi beberapa orang pelajar. So maksudnya lepas Elin mark semua ni, okay, akan pelajar-pelajar akan boleh nampak tengok dekat mana yang lepas salah, okay, betulkan kat mana dan satu kelas lah boleh nampak semua ni. Tu yang bestnya. Okay, dan dia unlimited lah dekat sini. Dia boleh pergi lagi jauh. Yang ni kalau kita dia nampak macam ni lah, yang ni tak banyak ke sana lah. Okay, itu antara feature-feature yang boleh guna lah untuk Android. Itu je lah kalau sharing dari Elin mengenai penggunaan OneNote ni dari menggunakan Android. Kalau kita tengok, okay, yang ni contohnya Elin mengajak lah. Sama je lah macam yang Syak pernah sharing sebelum ni kan, dia unlimited lah. Ataupun Mai pun pernah tunjuk sebelum ni, ataupun maybe kita tengok dekat mana-mana webinar, OneNote ni dia unlimited, dia punya whiteboard dia tu unlimited. Okay, tu yang Syaknya lah. Okay. Sebab internet dia lambat. Okay, Elin rasa itu je kot sharing Elin. Okay, internet lambat dia pun lambat juga appear. Selalu laju je, cuma yang ni lah kot. Lama tak buat sharing kan. Dia buat ragam sikit internet ni. Okay, Elin serahkan balik kepada Puan Syakirah. Okey, terima kasih kepada Puan Fazlin atas perkongsian bagaimana kita nak menggunakan device kita Android untuk OneNote. Jadi apa-apa device semua boleh guna, tak ada masalah. Jawatankuasa Digital Classroom mengalu-alukan kedatangan Tuan Pengarah kita, Tuan Haji Syarum bin Syarif bersama dengan kita pada petang ini. Okey, jadi kita dah tengok paparan. Puan Kak Elin masih tengah share screen ke? Sak nak share sikit ni, dia tengah appear dekat Kak Elin. Yang ni boleh. Contoh. Okay. Contoh yang PDP buat online yang student lah kan, masa online hari tu. Okay, dan kalau tengok sini space dia memang banyak sini. Dari kiri tu dia ke kanan dah boleh lagi. Okay, as long as kita menulis atas bawah macam kawan-kawan yang kita dah tahu lah. Okay, kalau nak compare dengan Samsung Note tu, dia kan space dia memang kecil. Okay, yang ni ini paparan yang kita tengok tanpa kita zoom. Kalau kita zoom kan sebab kita nak bagi pelajar nampak, kita zoom bagi besar tu. Okay. And then dia akan ada lagi dekat situ. Okay. Buat on the spot dengan ni. Macam ni kita memang on the spot dengan pelajar lah. Explain one by one dekat pelajar. Okay, ini menggunakan OneNote lah. Memang seronok bila menggunakan OneNote ni. Okay, mula-mula penggunaan dulu memang rasa tak biasa guna kan. Macam biasalah leceh sikit lah. Tapi bila dah buat juga, alhamdulillah memang syok. Okay. Okay, itu je daripada Elin. Terima kasih. Okay, terima kasih. Kita nak bagi reminder pada siapa yang belum isi form, minta untuk isi form sebelum kita buat cabutan petang untuk petang ni.
Okay. Alright, jadi kita dah tengok kedua-dua paparan. Okay. Okay, terima kasih Tuan Pengarah. Okay, di Putrajaya. Alright, Puan Fazli masih share screen ke? Tak, tengah unshare. Dia masa. Okay, link kehadiran link kehadiran kita ada sekejap saya copy paste daripada atas. Okay, kita beri masa sedikit untuk kita punya peserta pada penonton pada petang ini untuk isikan nama, untuk saya ambil nama untuk kita buat cabutan bertuah. Okay, tadi Puan Mai dan Puan Fazli dah share berkenaan paparan OneNote. Okay, sekarang boleh nampak paparan saya ke? Kejap. Nampak tak? PDF. Nampak tak PDF file-nya? Nampak. Nampak Ya, nampak. Okey, sama-sama kita tunggu untuk list kita penuh. Okey. Kalau kita hanya menggunakan, ini adalah PDF file boleh nampak saya conteng Okey, kalau kita hanya menggunakan PDF file, maksudnya kita dah memang ada PDF file untuk kita punya nota kuliah, tutorial, soalan, memang kita ada PDF file. Macam Kak Ilin, Puan Fazli sebut tadi menggunakan Samsung Note, okey? Betul ke? Okey. Bila kita menggunakan PDF file saja, cara susunan file itu adalah kita tidak simpan setempat. Cara susunan dia. Dan bila kalau cikgu tuan-puan conteng kan, kita tak boleh conteng, takat ini je kita boleh conteng. Kita tidak boleh conteng di luar PDF file. Okay, jadi kita punya ruangan adalah limited. Jadi kita perlu ke bawah sekadar mana PDF file kita sahaja. Jadi saya tidak boleh ke kanan maupun ke kiri lagi. Takat ini saja yang kita boleh conteng semasa mengajar. Bila kita mempunyai limited space sebegini di dalam kelas, dia akan mengganggu kita. Tetapi kalau tuan-puan masukkan, saya tutup saya punya PDF ni, masukkan ke dalam OneNote. Boleh nampak paparan OneNote saya? Boleh? Boleh nampak ke paparan saya punya OneNote di sini? Boleh. Boleh Okey, kalau tuan-puan menggunakan OneNote, seperti yang telah diterangkan macam mana kita nak insert file kita akan masuk print out dan sebagainya. Jadi bila kita dah masuk PDF kita di sini, paparan kita dah melebihi. Kita ada ruang lebih. Perlu ke kanan lagi, kita conteng ke kanan dan sebagainya. Kita boleh ke kanan lagi dan ke kanan lagi. Jadi ruang kita adalah besar. Okey, bayangkan penggunaan ini tidak terhad kepada kursus matematik saja. Tidak saya sangat dia sangat sesuai pada semua subjek. Even English ada sangat bermanfaat. Kenapa? Sebab kita ada function highlight. Jadi kita seboleh-bolehnya kita akan highlight untuk bagi pelajar nampak dengan lebih jelas. Kita boleh zoom dan kita boleh tambah kita punya space dan sebagainya. Okey. Ini antara kegunaan OneNote yang rasa sangat rugi kalau kita tidak menggunakan dia. Okey, jadi cikgu tuan-puan boleh susun OneNote di sebelah kiri mengikut apa yang diinginkan, mengikut topik ataupun mengikut sesi pelajar. Kita boleh susun mengikut apa yang kita inginkan. Okey. Jadi sekarang saya stop sharing dulu untuk saya bersedia untuk kita punya cabutan bertuah untuk petang ni. Maka sambil menunggu nama-nama, nama calon cabutan bertuah kita pada petang ini, kita alih-alihkan untuk sebarang persoalan ataupun cadangan daripada pihak warga KMP kepada jawatankuasa kami dan juga soalan berkaitan OneNote lah jika mempunyai sebarang persoalan. Dipersilakan, boleh on mic. Okey, kita ada soalan dekat chat tu, dekat message. Siapa nak respon? Puan Syakira nak respon? Puan main respon kan? Okey, apa tu? Ayu.
Saya merupakan pelajar sekolah, saya ada satu soalan. Saya nak tanya mana lagi better menggunakan OneNote, menggunakan Windows ataupun Android. Dia punya function kalau nak fully utilize, okay, di Windows dia lagi banyak function. Jadi kat Android ni dia limited sikit lah. Okay, limited tapi dia still boleh attach gambar, dia still boleh menaip, semua-semua tu. Cuma dia limited. Apa yang ada dekat Android, semua ada kat Windows, dah lebih lagi kegunaan dia. So ikut keperluan dah. Kalau rasa nak guna yang basic je, dekat Android pun dah cukup dah. Betul. Dia tengok keperluan, kegunaan kita. Kita nak buat kerja yang macam mana. Kalau sekadar memenuhi dengan tablet, dan kita boleh pergi kepada tablet. Ataupun mungkin dah ada laptop. Kalau tak, kita boleh pergi kepada laptop 2-in-1 tablet. Seperti contoh Microsoft Surface. Okey. Jadi ada soalan lagi? Alright. Untuk siri yang seterusnya, insyaAllah kita cuba untuk kupas lagi berkenaan dengan OneNote, okay, berkenaan dengan OneNote lebih mendalam, okay, supaya kita dapat fully utilize. Okay, saya rasa Wills kita dah bersedia. Okay, sebagai saya share screen maka kita akan teruskan dengan mana entire screen cabutan bertuah pada petang ini. Okey. Boleh nampak skrin? Boleh. Boleh. Maka kita putar calon yang pertama pada petang ini. Alhamdulillah. Ini bertuah sungguh ni. Tadi kita dah reserve hadiah dah untuk panel hari ni. Alright, tahniah Puan Fazli binti Abu Bakar merangkap panel kita pada petang ini. Okey, tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Azri bin Pawante. Okey. Azri ada Azri? Okey, seterusnya. Okey, penerima kita Puan Rahaiza binti Mak Rejab. Alright, dan yang terakhir okey, yang terakhir untuk hari ini Puan Nur Kartina binti Hussein. Okey. Okey tahniah diucapkan kepada penerima kita okey untuk hari ini. Alright, sengih lah kita punya panel hari ni. Okey, panel kita semua akan dapat akan dapat hadiah. Alright, kejap. Okey, boleh nampak paparan ni? Boleh. Boleh. Okey, sebenarnya kenapa kita rushing untuk buat pada petang ini sebab kita cuba untuk dapatkan kuota cabutan bertuah lah yang disponsor oleh Microsoft, AR EduTech dan Digital Classroom Malaysia. Okey. Jadi hadiah itu belum ada lagi, kita akan usahakan untuk menghantar nama dan untuk cuba dapatkan slot untuk kita dapatkan hadiah cabutan bertuah tersebut. Disebabkan itu kita letak logo-logo sponsor kita pada kita punya poster. Jadi saya rasa itu sahaja untuk pada petang ini. Betul? Puan Mai, Puan Fazli? Okey, saya nak ni sikit lah. Okey, sebab coffee talk kita ni kira first siri lah kita buat kan. Kita nak tengok macam mana sambutan apa semua kan. So kalau lepas ni, kalau ada request nak sharing tentang apa, mungkin boleh share dan kita cubalah. Okey, untuk buat sharing ni. Kan kalau ada request. Kalau pun ada yang ingin melakukan sharing pun kami sangat mengalu-alukan. Ya, betul. So kita nak galakkan budaya berkongsi ni lah kan, sharing secara santai. Sebab kadang-kadang kita nak tunggu banking secara formal tu mungkin lambat sikit kan. So kita sharing
petang-petang kita sharing secara santai saja. Itu saja. Okey, kita jemput Puan Fazlin sebagai sepatah dua kata penutup untuk hari ini. Okay, terima kasih semua sebab join kami punya coffee talk ni. Okay, actually petang kemarin baru rancang. Betul. Spontan sangat ni. Okay, dan untuk makluman semua, okay, InsyaAllah kita dapat SPL KPM, cuma ini dia bukan under bengkel ataupun webinar kan. Kita kadang-kadang tu macam Elin sendiri untuk kredit, mata kredit untuk bengkel tu dah penuh 15 kredit. So ini kita masuk under, semalam kita tengok apa ya? Macam ilmu Bicara ilmu, lebih kurang macam tu lah. Ada satu lagi slot punya. Okay, hopefully kita boleh penuhkan bahagian tu pula. That's why kita namakan dia coffee talk. Okay. Itu je lah. And then actually kan kita boleh utilize kita punya PC dekat college yang kita dapat semasa tu kan menggunakan OneNote ni. Banyak dia punya shortcut yang kita boleh guna sebab PC kita tu Microsoft juga. Betul. Okay, dia Microsoft juga. So banyak shortcut yang boleh kita share. Contohnya nak apa? Snip and snatch boleh guna, okay. Dia, contohnya macam soalan tutorial banyak-banyak kan. Kita nak select something so guna snip and snatch menggunakan PC dekat college tu je. And then copy terus paste kepada OneNote kita. Contohlah ataupun mana-manalah tempat yang nak. Okay, just guna shortcut je. Cuma kadang-kadang tu kita macam tak alert ada shortcut tu kan. Maybe nanti kita boleh ketengahkan lah. Okay, itu je daripada Elin. Okey, terima kasih Puan Mai dan Puan Fazli. Maka dengan berakhirnya sesi perkongsian Coffee Talk kita pada petang ini secara santai dan sesi cabutan bertuah, maka tamatlah Coffee Talk pada petang ini. Semoga kita berjumpa lagi dan terima kasih kerana bersama kami pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam. Terima kasih semua kerana join. Sama-sama. Terima kasih. Nanti boleh cuba OneNote untuk kelas. Boleh cuba. Pelan-pelan. InsyaAllah. Pelan-pelan.